Silakan duduk. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Veterika Koreninho selaku pengurus besar cawangan mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus bagi setiap jabatan kerana hadir mesyuarat kita pada hari ini. Tujuan mesyuarat kita diadakan hari ini adalah untuk membincangkan pembukaan cawangan baharu syarikat kita iaitu Rapid Fit Sport Shoes di Kota Kinabalu, Sabah dengan peruntukan dana sebanyak RM1 juta bagi mengembangkan perniagaan kita. Sebelum pembentangan bajet masing-masing, saya ingin berkongsi tentang visi, misi dan objektif syarikat kita. Visi syarikat kita adalah untuk menjadi syarikat pengeluar kasut sukan yang berjaya dan terkenal di Malaysia. Seterusnya, misi syarikat adalah untuk menjamin kualiti kasut yang terbaik untuk memastikan keselesaan dan kepuasan pengguna. Manakala, objektif syarikat adalah memastikan produk terkenal dan mendapat sokongan serta sambutan dari orang ramai. Jadi, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Cik Kamisah selaku pengurus kewangan untuk mengemukakan perancangan kewangan syarikat kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Veterika selaku pengurus besar cawangan kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir. Nama diberi Kamisah binti Kamarudin selaku pengurus kewangan bagi syarikat Rapid Fit Sport Shoes. Sebelum saya mulakan pembentangan saya pada hari ini, saya telah menghantar laporan saya dalam bentuk PDF ke dalam grup syarikat. Semua pengurus boleh merujuk laporan tersebut. Fokus utama Fokus utama perbincangan kita pada hari ini adalah untuk mengetahui jumlah dana yang diperlukan bagi setiap jabatan di cawangan baharu. Seperti yang kita tahu, syarikat kita diberi peruntukan sebanyak RM1 juta Malaysia. Saya sudah membuat kajian dan mendapati jumlah modal syarikat mencukupi untuk membuka cawangan baharu syarikat Rapid Fit Sport Shoes di Kota Kinabalu, Sabah. Saya akan menyusun bajet syarikat kita berdasarkan peruntukan bajet yang diperlukan oleh setiap jabatan. Seperti yang telah dipaparkan, peruntukan bajet yang diperlukan oleh pengurus operasi iaitu Encik Rizal adalah sebanyak RM240,000 Malaysia. Manakala pengurus pemasaran iaitu Encik Nabil adalah sebanyak RM160,000 Malaysia. Kemudian pengurus sumber manusia iaitu Cik Fatih Natasha memerlukan dana sebanyak RM245,000. Maka jumlah keseluruhan peruntukan dan bajet bagi ketiga-tiga pengurus ini adalah sebanyak RM645,000. Pengagihan peruntukan bajet ini adalah untuk memastikan penggunaan dana syarikat digunakan dengan baik dan secara sistematik, malahan bagi memastikan syarikat mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan operasi syarikat di cawangan baharu. Sebagai pengurus kewangan, saya akan memantau dan mengawal pembelanjaan syarikat supaya pembelanjaan syarikat selaras dengan bajet yang telah disediakan. Perkara ini melibatkan pengawasan terhadap kos operasi, perbelanjaan modal dan perbelanjaan lain bagi mengelakkan pembaziran berlaku. Seterusnya, saya akan menganalisis laporan kewangan bagi mengenal pasti corak perbelanjaan bagi setiap jabatan. Selain itu, saya bertanggungjawab untuk memastikan urusan duit keluar dan masuk syarikat sentiasa dalam keadaan yang stabil. Contohnya, keupayaan syarikat untuk membayar obligasi kewangan. Selain itu, syarikat perlu membayar utility sebanyak RM2,500 sebulan. Maka syarikat perlu memperuntukkan dana sebanyak RM30,000 setahun.
Tambahan pula, saya akan memperuntukkan dana untuk kos pelesenan, permit dan insurans, iaitu sebanyak RM20,000. Ini merangkumi lesen perniagaan, permit operasi dan kos insurans. Maka jumlah perbelanjaan lain ialah RM50,000. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Kamisa. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Encik Rizal selaku pengurus operasi untuk mengemukakan pembentangan kertas kerja beliau. Baik, dan terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi jabatan yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Cik Veterika selaku pengurus besar cawangan, saya Muhammad Rizal bin Amir selaku pengurus operasi bagi syarikat Rapfit Sport Shoes, di mana saya bertanggungjawab dalam merancang, mengatur dan melaksanakan operasi syarikat. Pada mesyuarat kali ini, saya akan membentangkan bajet dan dana yang saya perlukan sebagai pengurus operasi, iaitu sebanyak RM240,000. Telah saya kongsikan borang laporan saya di grup kita, jadi bolehlah dibuka dan dilihat sambil saya membentangkan bajet dana saya. Okey, untuk bajet yang pertama ialah bajet pembelian material, iaitu sebanyak RM40,000. Antara material yang digunakan ialah kulit sintetik kerana dapat memberikan ketahanan dan sokongan serta lebih ringan dan tahan air berbanding kulit asli. Selain itu, bahagian tengah tapak iaitu midsole, bahan yang akan digunakan ialah polyuretana kerana lebih tahan lama dan stabil, memberikan keselesaan semasa berlari atau melompat. Seterusnya, bahagian luar tapak pula iaitu kita gunakan getah karbon kerana ianya lebih tahan lama daripada getah biasa. Seterusnya, tapak dalam pula, material yang akan digunakan ialah ortholit kerana bahan yang mempunyai pengudaran yang baik dan sifat antibakteria. Air sekali bahagian belakang kasut iaitu heel counter yang akan digunakan, bahan yang akan digunakan kerana dapat memberikan sokongan kepada tumit serta membantu dalam kestabilan kasut. Seterusnya ialah bajet mesin yang akan digunakan ialah sebanyak RM120,000. Antara mesin yang akan digunakan ialah mesin pemotong bahan yang digunakan untuk memotong bahan seperti kain, kulit atau sintetik sesuai dengan pola kasut. Mesin yang kedua ialah mesin jahit industri untuk menjahit bahagian atas kasut seperti bem dan lining. Mesin ini biasanya lebih kuat dan tahan lama kerana digunakan untuk menjahit bahan yang lebih tebal seperti kulit atau mesh. Yang ketiga ialah mesin press, digunakan untuk menyatukan bahagian atas kasut dengan tapak kasut sama ada melalui perekat atau pemanasan. Ada dua jenis iaitu hydraulic press atau pneumatic press. Keempat ialah laminasi, digunakan untuk menyatukan pelbagai lapisan bahan seperti busa atau tekstil dengan bahan penutup lain. Ianya memberikan ketahanan dan keselesaan tambahan. Mesin yang kelima ialah mesin penamat, digunakan untuk memberikan sentuhan terakhir pada kasut seperti memoles, membersihkan tepi atau mencetak logo. Mesin yang terakhir ialah mesin penguji kasut untuk menguji daya tahan, fleksibiliti dan kekuatan kasut. Mesin ini memastikan produk memenuhi piawaian kualiti. Jadi penggunaan mesin yang tepat membantu memastikan kualitas, ketepatan dan efisiensi dalam pembuatan kasut sukan kita. Air sekali ialah dana untuk pengangkutan ialah RM80,000, iaitu pengangkutan yang digunakan ialah truk lori yang jenis bertutup kerana ianya sesuai untuk bahan yang perlu dilindungi dari kelembapan, debu atau cuaca buruk seperti kain, kulit dan komponen sintetik. Yang kedua ialah pengangkutan udara. Pengangkutan ini digunakan jika ingin bahan mentah dihantar dengan cepat bagi mengelakkan operasi syarikat kita terganggu. Kenderaan yang telah saya pilih ini dapat memastikan bahan mentah tiba dengan baik, tepat pada masanya dan dapat melancarkan operasi syarikat kita. Saya rasa itu saja yang ingin saya bentangkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Rizal. Seterusnya, saya serahkan kepada Encik Nabil selaku pengurus pemasaran untuk mengemukakan kertas kerja beliau. Baiklah, pertama dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar syarikat kita, Puan Veterika. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pengurus. Saya Muhammad Nabil selaku pengurus pemasaran bagi syarikat Rapfit Sport Shoes.
Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya telah mengantar laporan berbentuk PDF ke dalam grup syarikat. Pengurus-pengurus yang lain bolehlah merujuk laporan tersebut. Pada mesyuarat kali ini, saya ingin mencanangkan beberapa inisiatif pemasaran untuk meningkatkan jualan produk yang sekaligus dapat meningkatkan hasil daripada aktiviti pemasaran. Saya akan mengenal pasti, memaskini dan mempromosikan setiap produk menggunakan kaedah pengiklanan, promosi jualan dan penajaan. Hal ini kerana melalui promosi yang dilakukan, lebih banyak pelanggan dapat ditarik untuk mengunjungi kedai dan membuat perbelanjaan. Di samping itu, kita juga boleh mengadakan promosi melalui pengiklanan. Syarikat kita boleh menggunakan kaedah media bercetak dan kaedah elektronik, tetapi saya lebih cenderung menggunakan kaedah elektronik seperti papan iklan digital. Kita boleh menyewa papan iklan di lokasi yang strategik seperti pusat beli belah untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kesedaran jenama. Kami percaya ia adalah kaedah yang amat berkesan walaupun memerlukan kos yang agak tinggi. Seterusnya, kita boleh menjalankan pengiklanan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan Shopee. Syarikat boleh membiayai pihak berpengaruh seperti selebriti, artis dan influencer untuk mempromosikan produk kita dengan kreativiti dan kemahiran yang dimiliki. Dengan cara ini, kita dapat memperkenalkan dan mengekalkan ingatan pengguna terhadap produk syarikat kita. Anggaran kos yang diperlukan untuk mewujudkan pengiklanan tersebut adalah sebanyak RM90,000. Selain itu, promosi jualan pula boleh dilancarkan sebanyak 2 kali setahun, terutamanya menjelang musim perayaan seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Natal. Cadangan saya ialah kita boleh memberikan diskaun 10% kepada pembelian yang melebihi 3 produk dalam satu resit. Kemudian saya juga ingin mewujudkan kad keahlian pelanggan bagi membolehkan pelanggan menikmati lebih banyak faedah. Pada hari keahlian pula, mereka boleh membuat perbelanjaan dan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. Anggaran peruntukan dana yang diperlukan untuk menjalankan promosi dan merealisasikan keahlian syarikat kita adalah sebanyak RM20,000. Akhir sekali, kita boleh menjadi penaja untuk acara sukan tempatan atau aktiviti yang relevan untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada peserta. Dengan menjadi penaja, kita berpeluang untuk memperkenalkan produk kita secara langsung kepada penonton. Ini membolehkan kita berinteraksi dengan audiens yang belum mengenali jenama kita. Kemudian, kita juga dapat meningkatkan imej syarikat sebagai penyokong komuniti dan memberikan kesan positif kepada reputasi jenama. Secara keseluruhan, perancangan acara boleh menjadi satu pelaburan yang strategik dalam usaha pemasaran. Kesimpulannya, jumlah peruntukan yang diperlukan untuk pemasaran produk syarikat kita adalah sebanyak RM160,000. Dengan ini, saya berharap agar Puan Federica dapat memberi pertimbangan terhadap permohonan peruntukan data bagi bahagian pemasaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Nabil atas penjelasan anda. Akhir sekali, saya serahkan kepada Cik Fatin selaku pengurus sumber manusia untuk mengemukakan kertas kerja beliau. Terima kasih kepada Cik Federica selaku pengurus besar bagi syarikat kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengurus. Saya Cik Fatin, pengurus sumber manusia bagi syarikat Rapid Fit Sport Shoes, dan hari ini saya ingin membentangkan cadangan strategik untuk pembukaan cawangan baru syarikat kita di Kota Kinabalu, Sabah, khususnya dalam aspek pengurusan sumber manusia. Sebelum itu, saya ingin menyentuh sedikit tentang salah satu inisiatif baru yang telah saya rancang untuk cawangan baru ini, yaitu memperkenalkan rangkaian kasut premium yang direka khas untuk pelanggan setia kita. Ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk meluaskan portfolio produk dan menarik lebih ramai pelanggan. Untuk menjayakan inisiatif ini, saya akan memerlukan tenaga kerja yang cekap dan terlatih dalam bidang jualan runcit, khususnya dalam produk kasut. Saya bercadang untuk merekrut seramai 10 orang pekerja baru yang akan dilatih secara khusus dalam teknik jualan, layanan pelanggan dan pengetahuan produk, terutamanya produk kasut premium yang kita akan tawarkan. Seterusnya, kos pengiklanan untuk menarik calon pekerja terbaik adalah sebanyak RM5,000 yang meliputi platform radio, surat kabar dan media sosial. Saya juga merancang untuk memperuntukkan RM150,000 setahun untuk gaji dan faedah pekerja dengan bajet awal sebanyak RM50,000 untuk 6 bulan pertama operasi.
Selain itu, latihan intensif mengenai teknik jualan dan produk akan menelan kos sebanyak RM20.000. Latihan ini adalah penting untuk memastikan setiap pekerja memahami ciri-ciri unik produk kasut yang kita jual, supaya mereka boleh memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan dan meningkatkan kadar jualan. Selain itu, saya juga merancang untuk menyediakan kemudahan kesihatan dan insurans kepada pekerja kami sebagai motivasi tambahan dengan anggaran kos RM40.000 setahun. Akhir sekali, bagi memastikan pekerja kita kekal bermotivasi dan produktif, saya bercadang untuk menyediakan ganjaran dan insentif yang berjumlah RM30.000. Ini termasuk bonus prestasi dan hadiah menarik untuk pekerja yang mencapai atau melebihi sasaran jualan mereka, khususnya dalam jualan kasut premium. Secara keseluruhan, jumlah budget yang diperlukan adalah sebanyak RM245.000. Dengan peruntukan ini, kita akan dapat menarik bakat terbaik, meningkatkan keupayaan pekerja, dan memastikan persekitaran kerja yang menyokong kejayaan dan perkembangan syarikat. Dengan cadangan ini, saya berharap agar pihak pengurusan dapat mempertimbangkan peruntukan dana yang diperlukan agar kita dapat melancarkan cawangan baru ini dengan jayanya dan menarik lebih ramai pelanggan melalui produk kasut premium kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Anda, Cik Fatin. Baiklah, berdasarkan pembentangan sebentar tadi, dengan ini saya dapat simpulkan bahawa setiap pengurus memerlukan dana berdasarkan peruntukan dana yang saya tetapkan. Okey, pengurus operasi iaitu Encik Rizal memerlukan sebanyak RM240.000, pengurus pemasaran Encik Nabil memerlukan RM160.000 dan pengurus sumber manusia Cik Fatin Natasha memerlukan sebanyak RM245.000. Okey, perbelanjaan lain syarikat memerlukan sebanyak RM50.000 dan jumlah perbelanjaan yang diperlukan adalah sebanyak RM695.000. Dengan itu, lebihan kewangan syarikat mempunyai sebanyak RM305.000. Dengan itu, lebihan kewangan syarikat sebanyak RM305.000 dan saya bercadang untuk membuat pelaburan sebanyak RM150.000 dan menyimpan sebanyak RM155.000 bagi kegunaan syarikat pada waktu kecemasan. Pelaburan yang dilakukan mampu mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat manakala wang kecemasan sangat diperlukan untuk bersedia dengan risiko yang tak dijangkakan. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Itu saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada semua pengurus kerana menghadiri mesyuarat pada hari ini. Maka dengan ini saya akan meluluskan peruntukan dana bagi setiap jabatan. Dengan itu, agihan dana peruntukan syarikat dapat diatur secara sistematik serta dana kecemasan sangat penting bagi pembukaan cawangan syarikat Rapid Fit Sport Shoes. Harapan saya kepada setiap pengurus agar dapat melaksanakan tugas dan peranan masing-masing dengan baik dan saling membantu pengurus lain jika menghadapi sebarang masalah. Saya percaya bahawa segala cadangan dan pembentangan pada hari ini mampu mendorong syarikat kita untuk berkembang dengan lebih maju pada masa depan. Jika tiada apa-apa lagi, saya akan mengakhiri mesyuarat kita pada hari ini. Maka berakhirlah mesyuarat kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.